Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Isu kebocoran dokumen mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak semakin hangat diperkatakan. Dokumen yang didakwa bocor itu dikatakan mendedahkan perbincangan mengenai pengurangan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun serta pengurangan denda daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Kebocoran ini mencetuskan pelbagai persoalan dan spekulasi dalam kalangan masyarakat, termasuklah persoalan mengenai ketelusan, keadilan, serta agenda di sebalik dokumen tersebut. Eric Sito, seorang penyokong setia Najib Razak, melalui laman Facebooknya Lim Sian Si, mempersoalkan bagaimana dokumen ini boleh tersebar di media sosial. Beliau mendakwa kebocoran ini mungkin bertujuan untuk menafikan dakwaan bahwa ada perbincangan mengenai penempatan Najib di bawah tahanan rumah. Dalam hantaran tersebut, beliau turut mendakwa bahwa beberapa kesimpulan boleh dibuat berdasarkan dokumen yang didakwa itu. Antaranya ialah dakwaan bahwa yang di Pertuan Agong telah mencadangkan pengampunan penuh untuk Najib, tetapi cadangan itu ditolak oleh Peguam Negara ketika itu, Ahmad Teriruddin Saleh. Selain itu, dokumen ini juga mengakui sumbangan besar Najib kepada negara selama beberapa dekad beliau berkhidmat dalam kerajaan. Isu ini bertambah hangat apabila setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Akin mencadangkan agar minit mesyuarat lembaga pengampunan ini didedahkan kepada umum bagi menamatkan spekulasi. Namun cadangan itu ditolak oleh Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Penolakan ini dibuat dengan alasan bahwa mesyuarat lembaga pengampunan merupakan rahasia rasmi dan pendedahan dokumen tersebut boleh melanggar undang-undang berkaitan kerahasiaan kerajaan. Pada 2 Februari tahun lalu, keputusan rasmi telah diumumkan bahwa hukuman penjara Najib dikurangkan kepada 6 tahun. Pengurangan hukuman ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan rakyat Malaysia, di mana ada yang melihatnya sebagai layanan istimewa terhadap seorang pemimpin yang telah disabitkan dengan jenayah, manakala ada pula yang menyokong atas dasar sumbangan beliau terhadap negara. Walaupun beliau kini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang, kontroversi ini tidak terhenti di situ. Najib kini sedang berusaha untuk mendapatkan semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan menempatkannya di bawah tahanan rumah dengan merujuk kepada tambahan dalam dokumen pengampunan tersebut. Persoalan besar yang timbul ialah apakah implikasi kebocoran dokumen ini terhadap sistem keadilan dan kepercayaan rakyat kepada institusi kerajaan. Kebocoran dokumen ini membuka ruang kepada spekulasi bahwa mungkin terdapat perbincangan atau keputusan yang dirahasiakan daripada umum. Jika dokumen ini sahih, ia menunjukkan bahwa institusi diraja melalui yang di Pertuan Agong memainkan peranan penting dalam cadangan pengampunan penuh. Namun, peranan ini kelihatan berkonflik dengan pendirian Peguam Negara yang menolak cadangan tersebut. Perbezaan pendapat ini menimbulkan persoalan tentang sejauh mana kuasa institusi diraja dalam proses pengampunan serta sama ada wujud pengaruh politik yang coba dimanipulasi dalam isu ini. Dalam masa yang sama, isu ini turut menimbulkan persoalan tentang ketelusan kerajaan. Ramai pihak mendesak supaya dokumen tersebut didedahkan untuk menamatkan spekulasi. Namun, penolakan cadangan ini oleh kerajaan menguatkan lagi persepsi bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan daripada pengetahuan umum.
Ketidakjelasan dalam isu ini boleh menghakis kepercayaan rakyat kepada kerajaan, terutamanya apabila melibatkan pemimpin berprofil tinggi seperti Najib. Selain itu, cadangan Najib untuk ditempatkan di bawah tahanan rumah juga menjadi isu kontroversi. Walaupun terdapat alasan kesehatan atau faktor lain, ramai yang mempersoalkan sama ada beliau layak menerima layanan istimewa berdasarkan status beliau sebagai bekas Perdana Menteri. Jika ini diluluskan, ia mungkin mencetuskan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat yang melihat layanan ini sebagai satu bentuk ketidakadilan terhadap golongan elit politik. Tambahan pula, ia boleh memberi mesej yang salah kepada masyarakat bahwa individu berpengaruh boleh mendapat layanan berbeza walaupun telah disabitkan dengan jenayah. Dalam konteks ini, rakyat berhak untuk bertanya, apakah yang sebenarnya berlaku dalam mesyuarat lembaga pengampunan tersebut? Adakah cadangan pengampunan penuh itu benar-benar berlaku, dan jika iya, mengapa ia ditolak? Siapakah pihak yang mendapat manfaat daripada kebocoran dokumen ini? Dan apakah agenda di sebaliknya? Lebih penting lagi, sejauh mana keadilan dapat ditegakkan dalam isu yang melibatkan seorang bekas pemimpin negara yang telah disabitkan kesalahan. Isu ini juga menguji integriti institusi-institusi negara seperti lembaga pengampunan, pejabat peguam negara, dan kerajaan secara keseluruhan. Jika kebocoran dokumen ini benar, ia menunjukkan bahwa rahasia rasmi kerajaan tidak lagi selamat dan ini boleh memberi impak besar kepada kredibiliti institusi-institusi tersebut. Apa yang lebih membimbangkan ialah kemungkinan bahwa kebocoran ini adalah sebahagian daripada permainan politik yang lebih besar. Dalam keadaan politik yang semakin tegang, isu seperti ini mudah dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kebocoran dokumen ini bukan saja mencetuskan kontroversi, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara institusi kerajaan dan institusi diraja, serta antara rakyat dan kerajaan. Apa pendapat Anda semua? Adakah kebocoran dokumen ini sengaja dirancang sebagai satu taktik politik, atau adakah ia mencerminkan usaha untuk memperjuangkan kebenaran? Wajarkah rakyat diberikan akses kepada minit mesyuarat tersebut demi ketelusan, atau adakah kerahasiaan kerajaan perlu dikekalkan demi menjaga kestabilan institusi? Apakah pula pendapat Anda tentang cadangan tahanan rumah untuk Najib Razak? Adakah ini adil, atau hanya satu lagi contoh layanan istimewa kepada golongan elit? Berikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Jangan lupa juga like dan share untuk lebih banyak perbincangan isu-isu semasa yang penuh kontroversi dan menarik. Sekian saja untuk video pada kali ini. Terima kasih semua.